Cuba kita fikir sejenak. Di sebalik kemajuan negara kita, anda tahu tak, masih ada beribu-ribu kanak-kanak di Malaysia yang tak pernah pun rasa masuk ke bilik darjah. Hari ini, kita nak bongkar satu isu penting, halangan-halangan halimunan yang sekat mereka dari dapatkan pendidikan. Ini bukan cerita pasal nombor semata-mata tau, ini pasal masa depan generasi kita. Persoalannya mudah je, tapi jawapannya rumit. Pendidikan sepatutnya hak asasi semua orang kan? Bukan satu keistimewaan untuk sesetengah pihak. Jadi, kenapa jurang ni masih wujud? Kenapa masih ada yang tertinggal? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, pertama sekali, untuk faham masalah ni, kita kena tahu dulu siapa sebenarnya yang paling terkesan. Siapa kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk tercicir dari sistem sekolah kita ni? Isu ni, dia tak pukul rata semua orang. Ada 4 kumpulan utama yang paling terdedah. Pertama, mereka dari keluarga miskin tegar yang nak sediakan keperluan asas pun dah satu perjuangan. Kedua, komuniti orang asli kita. Ketiga, kanak-kanak tanpa kerakyatan yang seolah-olah terperangkap dalam sistem. Dan akhir sekali, mereka yang tinggal di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Bagi kanak-kanak ni semua, perjalanan nak ke sekolah tu bukan semudah ABC. Cuba bayangkan ia macam satu litar lumba berhalangan yang penuh cabaran. Jom kita tengok 3 halangan paling besar yang mereka kena tempuh setiap hari. Kalau kita pecahkan, ada 3 cabaran utama. 1. Geografi, iaitu jarak dan lokasi. 2. Keuangan, kos-kos tersembunyi yang ramai tak nampak. Dan 3. Dokumentasi, iaitu dinding birokrasi yang macam tak boleh nak ditembus. Jom kita tengok halangan pertama, geografi. Bagi kita yang duduk di bandar, perjalanan ke sekolah mungkin ambil masa beberapa minit je. Tapi cuba bayangkan, untuk budak-budak ni, ia mungkin bermakna berjalan kaki berjam-jam, redah sungai atau lalu jalan tanah yang becak. Ini bukan cabaran sekali-sekala ya, ini rutin harian mereka. Seterusnya, keuangan. Kita selalu dengar pendidikan di Malaysia ni percuma. Tapi betul ke percuma? Yuran sekolah mungkin tak ada, tapi kos nak beli uniform, kasut, buku latihan, tambang bas atau van dan duit belanja makan, semua tu bila dijumlahkan boleh jadi satu beban yang sangat berat. Kadang-kadang keluarga terpaksa buat pilihan yang sukar, hantar anak ke sekolah atau sediakan makanan di atas meja. Dan halangan ketiga yang mungkin paling menyedihkan, dokumentasi. Tanpa sijil lahir, tanpa dokumen pengenalan, seorang kanak-kanak tu seolah-olah halimunan dalam sistem kita. Mereka tak boleh daftar sekolah kerajaan, dinafikan hak untuk belajar, hanya disebabkan sekeping kertas. Okey, lepas dah dengar semua masalah ni, mesti rasa macam, ada jalan keluar tak? Ada harapan ke? Jawapannya, ada. Jom kita beralih dan tengok salah satu inisiatif yang cuba meruntuhkan halangan-halangan ni. Salah satu langkah yang diambil ialah dengan mewujudkan sekolah model khas komprehensif atau senang panggil K9 dan K11. Konsep dia sebenarnya sangat bijak. Sebuah sekolah yang sediakan pendidikan dari darjah 1 sampai tingkatan 3 atau tingkatan 5. Semuanya di satu tempat. Siap ada asrama lagi. Inisiatif K9 dan K11 ni, dia terus serang punca masalah yang kita bincangkan tadi. Isu perjalanan jauh selesai sebab ada asrama. Risiko budak-budak berhenti sekolah lepas darjah 6 sebab sekolah menengah jauh pun dapat dikurangkan sebab semuanya bawah satu bumbung. Ini contoh terbaik macam mana satu penyelesaian yang fokus boleh merobohkan halangan satu persatu. Inisiatif macam sekolah K9 dan K11 ni memang satu berita baik kan? Ia buktikan yang penyelesaian tu memang wujud kalau kita betul-betul mahu. Tapi, pada masa yang sama, ia buat kita terfikir satu soalan yang lebih besar lagi. Adakah usaha kita dah cukup? Jadi, inilah persoalan terakhir yang saya nak kita semua fikirkan. Membina jambatan macam sekolah K9 dan K11 ni memang sangat penting. Tapi matlamat utama kita sepatutnya adalah untuk merobohkan terus semua halangan yang ada. Macam mana kita sebagai satu masyarakat boleh pastikan setiap seorang kanak-kanak di Malaysia, tak kira siapa pun mereka, di mana pun mereka tinggal, dapat memulakan hidup ini dari garisan permulaan yang sama rata? Fikir-fikirkanlah.